Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Saya Insyirah. Masjid Muhammad Ali Pasha terletak di dalam benteng Kairo di Mesir. Saya Salwa. Kawan-kawan nak tahu tak, keluasan seluruh Masjid Niuksi di Beijing kira-kira 6,000 meter persegi. Saya Batisha. Kawan-kawan tahu Masjid Raya Baitul Rahman terletak di pusat kota Bandar Aceh. Saya Iman. Kawan-kawan nak tahu tak, sebenarnya Masjid Istiqlal di Jakarta merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Saya Irdina. Kawan-kawan nak tahu Masjid Ahsan II dirasmikan pada malam Maulidur Rasul. Saya Asma. Kawan-kawan nak tahu tak, Masjid Faisal di Pakistan boleh memuatkan seramai 300,000 jemaah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mempertemukan kita dan terus memilih kita untuk melihat satu rancangan yang hebat bersama dengan adik-adik yang hebat dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Alhamdulillah. Kita pada kali ini insya-Allah akan membaca surah Ali Imran, masih lagi dalam surah yang panjang terkenal juga dengan surah Az-Zahrawain, iaitu Al-Baqarah dan Ali Imran ya, Az-Zahrawain, pada ayat yang ke-185. Ayat berapa? 185. Ya, maka kita dengar dahulu adik-adik kita untuk membaca surah Ali Imran ayat 185, dan sesungguhnya mereka ni menghafal ayat-ayat tersebut. Masya-Allah. Kita dengarkan, siapa yang nak baca sila sebut Insyirah. Insyirah. Ya Allah, terkejut Insyirah rasanya. Okey, nampak sangat Insyirah yang baca. Silakan Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, alhamdulillah bacaan yang baik. Cuma dia macam melantur-lantun sikit. Tapi ada orang kan memang macam tu, bercakap bahasa Melayu pun kadang saya ustaz tak kan melantur-lantun. Tapi kita cuba dalam bahasa Al-Quran ini, antara tips yang bagus dibaca adalah kerapkan baca apa walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Itulah antara orang-orang hafiz yang mengajar kepada ustaz, kalau nak selalu lancar bacaan, mudah ingat, adalah dengan membaca ayat-ayat tersebut berulang-ulang kali. Ayat yang kita baca tadi dan tajuk yang kita akan pilih pada hari ini ialah tentang kematian. Tentang apa? Kematian. Masya Allah. Dan mati ini dalam satu hadis yang lain, kafa Nabi SAW bersabda, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah mati sebagai pentazkirah, peringatan yang terbaik bagi kamu. Maka di sebalik itu Allah nak memberikan mesej pada kali ini bahawa kebenaran, kejayaan yang hakiki adalah ukurannya bukan pada besar tubuh badan, bukan pada kaya, bukan pada kereta besar, bukan pada pangkat, tetapi adalah amalan yang kita bawa dan ketakwaan yang ada pada diri kita. Disebut dalam satu hadis, sebelum kita berehat sebentar, daripada Abu Hurairah yang dianggap sahih, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmizi, menyebut a'mar ummati baina 60 wa 70. Umur umatku di antara 60 hingga 70. Sedikit sahaja yang Nabi sebut di kalangan umatku yang lebih daripada umur tersebut. Itu pun kalau sampai 60, tuan-tuan. Berapa ramai di kalangan kita dah 30 tahun dah heart attack. Ada yang mati mengejut, kena panah peti, kena siram asid, meninggal di tempat kejadian dan sebagainya. Maka katalah kalau panjang umur pun 60 tahun.
65 tahun, 63 seperti mana umur Nabi SAW ketika mana baginda wafat. Tullabi. Naam. Maka kita tengok bagaimana sebenarnya mati itu pasti dan kesakitan mati itu bagaimana, rasanya bagaimana, dan ketika itu yang lebih penting daripada itu kita mengambil pengiktibaran sebelum berlakunya mati itu dengan amalan-amalan yang baik. Kita akan sambung bicara selepas ini. Terus setia bersama kami. Jangan ke mana-mana dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Kita kembali dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tasbih. Subhanallah. Ketika mana bila menyebut pasal mati ini, Allah menegaskan tiada yang terkecuali yang bernyawa, melainkan dia akan merasai mati. Ketika mana seluruh makhluk Allah telah tiada di dunia ini dan hanyalah tinggal Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qahhar yang Maha Berkuasa, dan ketika itu menunjukkan bahawa Allah sahajalah yang hayyun la yamut, hidup dan tidak akan mati itu segala-galanya. Barulah layak disebut Allah yang disembah. Apakah ayat tersebut? Mungkin siapa yang nak berikan? Dina? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segalanya fan, musnah, binasa, termasuklah hamba Allah yang paling dilaknati sekali, iaitu Iblis. Siapa dia? Iblis. Pun akan mati. Diriwayatkan oleh Ka'ab bin Al-Ahbar, ya, walaupun cerita ni ada yang menyebut Israiliyat, tetapi boleh mengetahui ceritanya bagaimana ketika mana di akhir-akhir dunia dah nak dekat kiamat. Ketika itu ada satu pekikan yang kuat. Ketika itu ramai manusia pengsan sehingga 3 hari, mengikut Ka'ab bin Ahbar cerita. Lepas 3 hari manusia pengsan, ada yang pekak, yang tak pengsan tu rasa seperti pinga-pinga sebab ramai sangat yang pengsan. Dan akhirnya bila mereka terjaga balik, terdengar lagi satu pekikan yang kuat, semuanya mati. Tumbuhan, manusia, haiwan, jin dan sebagainya. Sehinggalah satu makhluk Allah ketika itu yang paling dibenci dan dilewatkan nyawa dia sehingga berlaku hari kiamat, Iblis tak mati-mati. Ketika itu sampailah juga riwayatnya supaya dia akan mati dan dikejar oleh para malaikat. Lari ke lautan, malaikat Israel ada. Lari ke daratan, lari ke gunung, semua malaikat Israel dah tunggu. Sehinggalah malaikat Israel pekik dengan satu pekikan yang kuat, sehinggalah pengsan Iblis ini. Bila pengsan, dengkuran dia tak mati habis. Dengkuran dia bila didengar daripada timur ke barat, nescaya akan musnah kesemuanya sekali. Ketika itu, ketika mana dijaga, dipekik dan dibentaknya sekali lagi. Dan Iblis yang dibenci pun ketika itu mati dan bertemu dengan siapa? Allah. Bertemu dengan Allah. Dan sebelum dia bertemu dengan Allah tu, dia pergi balik lari ke tengah-tengah dunia, tempat diturunkan. Yang pertama, iaitu tempat kubur Nabi Adam. Ketika itu, Adam, kaulah menyebabkan aku dihina. Dan ketika itu dibangkitkan balik Adam dan Hawa. Ketika mana Adam dia sedih, ya Allah, kalau aku mati, nescaya musuh aku yang pertama yang menyesatkan dan menurunkan aku daripada syurga ke dunia, dia akan gembira sebab dia tak mati-mati dan aku akan dihina. Ketika itu Allah bangkitkan balik Nabi Adam dan Hawa. Ketika itu kau tengoklah penyiksaan dan sakaratul maut yang akan dikenakan kepada Iblis. Ketika itu meraunglah segala Iblis, dan ketika itu Nabi Adam gembira dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tasbih. Subhanallah. Ini menunjukkan bahawa kesemuanya akan musnah, kesemuanya akan mati. Bertemu dengan siapa? Allah. Dan ketika mana sakitnya mati ini, Rasulullah SAW bersabda, Nabi lah antara orang yang paling kuat juga sakitnya mati yang dia nak azab mati yang dia akan terima ketika mana di akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ketika itu Rasulullah meminta kepada Aisyah isterinya, dan meminta daripada isterinya tak larat pergi tandas untuk meminta satu bekas, kerana ketika itu bekas itu dikencing ataupun buang air di situ. Dan ada juga satu bekas yang lain berisi air, dan Nabi sentiasa mencelup tangan dekat bekas tersebut sambil menyapu mukanya yang begitu panas. Dan Aisyah juga membacakan 3 qul kepadanya untuk meringankan siksa panas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sendiri menyapu mukanya dengan menyebut inna fil mauti lasakarat. Ketika itu bayangkan adik-adik, kalaulah kita mati ketika itu, orang setelah berkumpul dekat rumah kita adik-adik. Bila ketika mana berkumpul, ada ibu yang menangis, bapa yang menangis, saudara mara, cikgu-cikgu semua datang melihat akan jenazah kita. Ketika itu ada di kalangan mereka yang berbisik-bisik, Alhamdulillah mati juga Minah ni. Sebab perangai kita di dunia. Ada juga di kalangan mereka yang mungkin merasakan kita baik, banyak berbuat amal soleh, banyak berbuat kebaikan. Ya Allah, mati dah dia.
Dia tak ada kat dunia ni, seolah-olah hilang segala rahmat dan hilang segala kebaikan. Itulah kebaikan kita. Mungkin kita ketika itu senyum melihat mereka yang mengumpat-ngumpat akan kebaikan kita. Ketika itu kita mula dimandikan dengan air kapur barus. Ketika itu dibalut dengan kain kapan. Bayangkan ketika itu kita mula dibacakan Al-Fatihah dan diusung menuju ke kubur. Mari dek. Ketika itu kita diusung ke dalam kubur adik-adik, dan bau wangi yang kita ada di dunia sekarang ini bertukar menjadi makanan cacing dan ulat. Tubuh kita yang lawa, handsome, cun, wangi. Ketika itu di sinilah tempatnya kita akan dikebumikan. Wahai muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan dan kita adik-adik, nak tak nak, miskin kaya, suka tak suka, kampung ataupun bandar, di gua ataupun yang ada PhD, kesemuanya akan di sini adik-adik. Ketika itu adik-adik bila ditanamkan, datanglah kepada kita dua orang malaikat yang akan bertanyakan tentang apa yang kita lakukan. Ketika itu kalaulah kita beramal dengan amal yang jahat kat dunia, kita seolah-olah dipanggangkan seperti mana ayam yang dipanggang pagi, petang, siang, malam sehingga hari kiamat, dan dibukakan tentang satu gambaran yang teruk daripada azab-azab daripada api neraka Allah. Tetapi kalau kita dalam kubur ini adik-adik, dalam keadaan amalan kita baik, ada kat dunia buat banyak amal kebaikan, tidak melawan ibu bapa dan sebagainya. Ketika itu kita didodoikan dan dibukakan pula pintu syurga, dan dibaukan dengan bau-bau syurga dan tidur sehingga hari kiamat dengan keadaan yang begitu aman. Oleh sebab itu adik-adik, marilah kita menginsafi sebuah kematian yang kita akan hadapi dengan duduk. Dan ketika itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalaulah misalnya orang itu ada dan masih hidup, ada tumbuh-tumbuhan yang masih hidup, dipacakkan. Katalah tumbuhan ni masih hidup, dipacakkan kat kubur dia. Kan? Kalau yang tak berapa hidup pun masih hidup lagi, kita boleh taburkan sebagai contoh. Kerana sahabat-sahabat bertanya, kenapa berlaku demikian rupa? Ketika itu Nabi menjawab, sesungguhnya binatang-binatang ataupun tumbuh-tumbuhan yang hidup ini akan bertasbih. Dan insya-Allah orang yang berada kat dalam kubur itu, selagi mana tasbih ini berlangsung, dia akan diringankan azabnya dan akan ditangguhkan. Maka ketika itu, ketika mana kita menziarah kubur, apakah doa kita ataupun kita nampak kubur, bukan kita lagi, bukan takut, bukan menjerit. Apakah doa kita ataupun salam kita kepada ahli kubur? Satu, dua, mula. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Maksudnya, salam sejahteralah bagi ahli diyar, iaitu ahli-ahli kubur yang sudah bersemadi dan telah meninggalkan kita dahulu. Sesungguhnya kami yang tidak mati lagi ini tak lama lagi akan mengikori kamu. Adik-adik, oleh sebab itu bila datang orang ke dalam majlis kubur, ketika mana datang ke tanah perkuburan menanamkan jenazah, janganlah kita gelak-gelak pula, kan? Isap-isap rokok pula. Kadang-kadang ditegur, "Hei, kenapa kau isap rokok kat perkuburan?" Ambillah pengiktibaran kepada orang yang dibacakan talqin supaya kita insaf. Alah ustaz, rokok ni ustaz, api dia mengingatkan saya kepada api neraka Allah. Konon. Tetapi sebenarnya adik-adik, sepatutnya kita menginsafi sebuah kematian yang kita akan hadapinya. Oleh sebab itu adik-adik, ziarahlah kubur. Tak adalah sampai masuk ke dalam kubur, ambil cangkul, masuk ke dalam. Kenapa engkau buat macam tu? Nak ingat mati. Tak adalah sampai begitu. Tetapi paling tidak pun kita menziarahi kubur untuk mengingatkan kita tentang alam yang sebenar, yang kita patut membuat persiapan, bukan untuk ditakuti. Berehat seketika selepas ini, terus bersetia bersama kami dengan adik-adik di sini dalam rancangan Adik dalam Al-Quran. Wallahu alam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Moga-moga kita mengambil pengiktibaran. Selamat tinggal kepada semua, berpisah kita selamanya. Kita tak sama nasib di sana, baikkah atau sebaliknya. Silakan Atuk. Terima kasih kepada cucu-cucu Atuk. Atuk pun seram sebenarnya, ya. Bila mana kita tinggal selama-lamanya nak pergi ke mana? Ke kubur. Oh, alhamdulillah. Terima kasih kepada cucu-cucu Atuk. Terima kasih kepada cucu di luar sana yang masih setia bersama kami dalam rancangan Adik dan Al-Quran. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zamri yang telah mencerita panjang lebar tentang apa? Kematian. Kematian. Mati. Cuma Atuk nak sambah sikit untuk cucu-cucu Atuk dalam studio dan cucu luar sana, ya. Sebenarnya bila kita sebut mati, dalam ayat ini Allah kata kullu nafsin
Za'iqatul maut. Maknanya setiap yang bernyawa. Setiap bernyawa, siapa yang bernyawa? Cucu tahu siapa yang bernyawa? Manusia. Cuba bilang siapa yang bernyawa? Manusia. Manusia, haiwan, lagi tumbuh-tumbuhan bernyawa, pokok-pokok bernyawa. Maka Allah semua bernyawa ini akan mati. Apa itu mati? Apa itu mati? Ulama kata mati itu ada dua. Ada apa? Dua. Apa dia? Yang pertama mati kecil. Mati apa? Kecil. Yang kedua mati besar. Mati kecil itu apa dia? Siapa tahu mati kecil? Tidur. Apa dia? Tidur. Ulama kata tidur tu mati. Cuma mati apa? Kecil. Sebab roh keluar. Tapi keluar tak habis dalam roh. Mati kecil. Kalau tidur tu mati, cucu-cucu atuk dah bilang tak kita dah bakal mati dah. Kadang-kadang duduk depan TV tengok adik Quran pun mati juga. Ada tak? Ada. Itu mati kecil. Tapi yang kedua mati besar. Apa mati besar? Mati. Mati betul lah. Sebab mati betul, sebab roh semua keluar. Maka matilah. Habis kenapa takut mati? Ulama-ulama kata ingat dia, mati ada dua kebaikan. Ingat? Apa yang mati tu ada baik tak? Ada. Ada buruk tak? Ada. Apa buruk? Apa buruknya? Tak ada buruk, mati ada baik. Ada dua kebaikan mati. Apa dia? Yang pertama, tu yang kita minta tu. Yang doa kita, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ada sebut tak? Ada sebut tak? Ada. Waj'alil mauta. Jadi kalau mati itu rahatan, rehat tak orang mati rehat. Sebab kita dunia kena bekerja tak? Kena. Kena pergi sekolah tak? Kena. Dalam kubur kena buat kerja? Tak. Itu yang nak tu. Maka tu di sana baikkah ia atau sebab itu soalannya. Kalau kita orang baik, selamat tak? Selamat. Masuk dalam kubur, kita selamat. Sebab itu dalam sebuah hadis ada yang disebut apa? Nabi kata kubur itu, Nabi al-qabru awal manazil min manazil akhirah, faman naja minhu faman aisar, faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Yang bermaksud Nabi kata kubur itu tempat turun yang pertama dalam menuju ke alam akhirat. Barang siapa selamat dalam kubur, maka selepas itu dia lagi selamat. Tapi kalau dalam kubur pun tak selamat, siapa tak selamat? Kena? Sebut. Sebat, pukul, bantai, balun, semua dia lah tu. Maka selepas itu lagi tak? Selamat. Okey. Yang selamat macam mana? Kalau kita boleh jawab soalan mungkar. Okey. Soalan tanya, marah buka? Alah, soalan macam tu pun tanya. Betul tak? Pasal apa kita orang sembahyang banyak, betul tak? Pahala banyak, ibadat banyak. Besok tanya kita, mana buka? Alah, kacang lah. Ya? Mana Nabi buka? Alah, lagi kacang. Betul tak? Kalau semua soalan boleh jawab, mungkin nakik akan berkata, itulah hadis Nabi sebut tu. Mungkin nakik kata apa? Saya boleh jawab. Saya boleh jawab, mungkin nakik kata apa? Kalau orang boleh jawab semua soalan, mungkin akan berkata, namatil arus. Namatil arus. Apa makna? Makna dia tidurlah anda seperti mana tidurnya pengantin. Cucu-cucu tak tahu sebab belum jadi pengantin lagi. Cuba tanya cucu besar sana tu. Pengantin tidur macam mana? Macam mana pengantin tidur? Agak-agak lah. Tak tahu. Atuk tanya dah. Tanya macam mana pengantin tidur? Ada orang jawab lah tu, Ustaz, pengantin tak tidur, kata dia. Betul pengantin tak tidur? Maksud tidur pengantin artinya selamatlah tu. Pengantin kalau masuk bilik tidur, dia tidur ke, tak tidur ke, betul tak? Saya baru ni buka bilik dia. Baru ni besok kelabang kita jadi kahwin, kakak terkahwin, betul tak? Lepas dia masuk bilik 11 jam, 1 jam, kita buka pintu. Kakak buat apa kakak? Boleh? Boleh? Tak. Itu maknanya pengantin bila dia masuk bilik tidur, dia tidur ke, tak tidur ke, orang tak kah? Tak, itu makna dia. Itu kita minta kebaikan pertama mati ialah di sana kalau tu boleh jawab soalan bukan kiri, rehat tak? Rehat. Relax. Kena buat kerja tak? Tak. Itu baik-baiknya. Dan yang kedua, baik yang mati itu ialah kalau orang tu orang baik, orang banyak amal ibadat, orang banyak salat, banyak sedekah, banyak derma, berarti mati itu menyegerakan dia kepada kebaikan dia. Subhanallah. Maka sebab itulah ingat sesuatu ya, jangan takut mati. Jangan takut Mati. Kecuali orang yang rasa dia banyak buat maksiat, dia takutlah. Tapi kalau cucu-cucu atuk, masya-Allah, kita semayang, kita berzakat, kita buat baik, takut mati buat apa?
Bab tu pesan ya, ada 2 kebaikan. Yang pertama kita minta mati tu rehat. Betul tak? Betul. Tak payah semayang, tak payah kerja, tak payah rehat. Dan yang kedua, menyegerakan kita kepada kebaikan kita kalau kita ada orang yang baik. Tapi kalau orang jahat, macam mana agak-agak? Masuk dalam kubur, apa jadi? Ada rehat tak? Tak ada. Guru kamu siapa kena? Kena fokus. Cucu tu nak yang mana? Nak rehat kan? Nak kena balun? Rehat. Nak rehat kena buat baik. Sembahyang, puasa dan buat apa yang Allah suruh. Jangan buat apa yang Allah larang. InsyaAllah selamat kita. InsyaAllah hingga bertemu lagi dalam seri akan datang. Itu dia rancangan Adik Dan Al-Quran. Sehingga itu, ma'assalamah. Wa ilal liqa. Sekian, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.